Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Alhamdulillah, syukur Allah Ta'ala izin lagi pertemuan kita malam ni ya untuk perkongsian ilmu dalam bab tajwid Al-Quran, insyaAllah. Baik ya, malam ni kita di siri yang terakhir ya untuk kitab tajwid ni. Kitab tajwid ni ke siri yang terakhir, insyaAllah. Malam ni kita akan membahaskan dalam bab bacaan-bacaan khusus. Jadi saya sarankan ya tuan-tuan dan puan-puan yang mengikuti kelas ni, adakan Quran yang selalu kita gunakan, yang selalu kita baca tu, ada di tangan sekarang ya, berserta dengan pensel ke apa untuk membuat tanda di dalam Al-Quran bagi tempat-tempat yang terlibat dengan bacaan khusus Haf'an Asim. Ya. Jadi sementara tu ambil Quran. Yang mana yang belum ambil Quran tu ambil Quran sekarang dan pensel untuk kita buat tanda ataupun buku nota. Jadi saya ada bekalkan nota sekali. Ya. Jadi nota tu agak banyak helai lah. Sebab apa? Bagi yang belum memiliki kitab, sekurang-kurangnya bolehlah sebagai rujukan ya di situ. Mudah ya. Kalau tak sempat nak catat nanti. Baik, kita mulakan dengan sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi ya, berbunyi afdal ibadati ummati qiraatul Quran atau kama qala. Ya, sebaik-baik ibadah sunat umatku ialah membaca Al-Quran. Mudah-mudahan ya, inilah satu-satu ibadah sunnah yang mudah bagi kita ya. Kita belajar baca Quran dan kita baca bersendirian ya. Bila masa pun kita boleh laksanakan untuk membaca Al-Quran. Tapi bacaan kita tu bertajwid lah. Ya. Jadi ini merupakan ya, tarikh pada tarikh hari ini 23 Oktober ni adalah tajuk bagi bab yang ke-14, siri yang ke-26. Iaitu menjurus kepada bacaan khusus qiraat Asim. Ya. Ya, bacaan gharib, dia panggil bacaan gharib atau farsh huruf. Riwayat Haf'an Asim, Tariq Satibi. Ya, ini penting ya bagi kita yang membaca Al-Quran, bentuk-bentuk bacaan yang berkaitan bacaan gharib atau bacaan khusus ataupun yang disebut farsh huruf, kita perlu tahu ya supaya bacaan kita tu tidak orang kata tersilap nanti. Okey, bacaan khusus qiraat Haf'an Asim juga dipanggil farsh huruf ataupun bacaan gharib. Jadi sediakan Al-Quran ya, Al-Quran yang kita selalu gunakan tu untuk kita buat penandaan nanti. Baik, sebagai pembaca Al-Quran, seseorang itu mestilah memilih salah satu pegangan yang diamalkan dalam bacaan. Sama ada memilih qiraat yang 7 ataupun qiraat 10. Ini sebagai panduan ya. Qiraat 7 tu apa? Qiraat 7 ni adalah yang telah disusun oleh Ibnu Mujahid Al-Baghdadi. Mana dia ni dilahirkan pada 224 Hijrah. Mana kitab dia ni dah lama sangat ya. Tentang dia di dalam kitab tu ada dia letakkan tentang bentuk-bentuk bacaan pada 7 imam. Bacaan-bacaan yang masyhur bagi 7 imam. Kemudian qiraat 10 pula ya yang ditulis oleh Ibnu Jazari. Ini dia tambah lagi ya daripada 7 qiraat yang besar tu, dia jumpa lagi 3 bentuk bacaan qiraat imam ya yang dimuatkan di dalam kitab dia An-Nasr. Kitab yang cukup menjadi rujukan semua ulama Quran lah. Jadi ya, sebagai pengamal bacaan qiraat Haf'an Asim melalui Tariq As-Satibi, kita
perlu mengetahui apakah bacaan khusus bagi imam ikutan kita. Yang ni yang kita nak kongsi malamnya, bacaan-bacaan khusus yang perlu kita tahu dan menjadi amalan kita lah apabila membaca Al-Quran. Baik, kita tengok dulu ya. Dua asas perbezaan bacaan antara imam-imam qiraat. Yang pertama yang berkaitan dengan usul qiraat. Disebut usul qiraat. Ini usul ni apa? Iaitu asas yang menjadi pegangan sesuatu qiraat. Seperti bab yang berkaitan dengan hukum tajwid dan sebagainya lah. Maksud dia begini. Setiap qiraat ada amalan tajwid dia. Contoh, kalau mad asli semua sepakat 2 harakat, ya. Tetapi bagi mad jaiz ada qiraat yang membacanya dengan 2, ada yang membaca dengan 3, yang baca dengan 4, 5 dan 6 harakat. Hanya ini yang dikatakan usul. Jadi kalau qiraat ini baca dengan 6, dia akan terus dengan 6 lah. Dia tidak akan baca dengan 2, 3, 4 atau 5. Itu maksud dia. Jadi bagi bacaan kita, ikut Thoriq Shatibi, bagi mad jaiz contohnya kita baca apabila wasal, dibaca dengan 4 harakat. Bila diwakafkan, dibaca dengan 2 harakat. Bagi qiraat-qiraat yang lain, setengah tu, sama ada dia wasal ke, dia wakaf ke di situ, dia kekal dengan satu harakat juga, iaitu sama ada dia memilih 2, 3, 4, 5 atau 6. Begitu juga pada mad wajib. Ya. Ada yang membaca dengan 6 harakat saja. Ada yang baca dengan 5, ada yang baca dengan 4. Bagi qiraat kita, mad wajib apabila diwasalkan dibaca dengan 4 harakat. Bila diwakafkan boleh memilih 4, 5 atau 6 harakat. Itu yang dimaksud dengan usul qiraat. Yang lain kalau kita tengok pada hukum nun sakinah ataupun tanwin. Ya, bacaan kita apabila nun sakinah bertemu dengan ra atau bertemu dengan lam, kita membaca dia dengan digabungkan tanpa dengung. Tetapi bagi qiraat yang lain, mereka gabungkan juga bacaan tetapi berserta dengung. Itu yang dikatakan usul qiraat. Kalau qiraat tu baca nun jumpa ra dia dengung-dengunglah. Pada kita nun jumpa ra tak dengunglah. Itu yang dia dimaksudkan dengan usul qiraat ya, pegangan asas bagi sesuatu qiraat berkaitan dengan hukum tajwid. Ya. Okey, satu lagi farsh huruf. Yang ini yang akan kita bincangkan malam ini. Farsh huruf ni apa? Dia bermaksud hukum-hukum khusus bagi sesuatu perkataan. Ingat ya, perkataan yang menjadi pegangan dalam bacaan sesuatu qiraat. Ya. Jadi kalau kita tengok di sini, apa perbezaan usul qiraat dengan farsh huruf ni ataupun bacaan gharib ataupun bacaan khusus? Perbezaannya adalah usul qiraat dia membahaskan bab tajwid. Manakala farsh huruf dia membahaskan tentang kalimah. Bagaimana nak baca kalimah-kalimah tertentu tu. Yang tu yang dimaksudkan dengan farsh huruf. Jadi di sinilah kita kena tahu bagaimana bacaan qiraat kita. Ya. Jadi ya, perkataan yang menjadi amalan semua 10 qiraat ini adalah sesuatu yang sah. Seperti yang mereka riwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kesemua 10 qiraat besar ni bacaannya telah dibaca di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi kita tidak dibenarkan mencampur adukkan bacaan. Kita mesti memilih satu bacaan yang menjadi pegangan qiraat kita. Itu penting ya dalam membaca Al-Quran. Baik, sebagai contoh, kita tengok sini ya. Pada suratul Fatihah, pada ayat ihdinas siratal mustaqim. Kita membaca ihdinas siratal mustaqim pada sad. Ya, kita baca dengan sad, sira. Ada qiraat lain, dia membacanya dengan sin, ada yang membaca dengan sad yang diismamkan. Ya, contohnya pada Imam Qunbul. Ini antara imam-imam besar yang dalam 10 qiraat tadi ya. Salah seorangnya Imam Qunbul. Dia membacanya dengan sira. Sirata dengan huruf sin. Jadi kita
tak bolehlah baca dengan sin ya. Kita kena baca dengan sod. Jadi kalau ada yang kita dengar yang mereka membaca dengan sin, jangan kita tegur lah. Mana itu qiraat yang diamalkan oleh Imam Qunbul. Dan satu lagi Imam Hamzah ya, satu lagi imam besar dalam qiraat 10, dia membaca dengan ismam sod. Ya, pada suara zai bunyi dia ya. Contoh dia ihdinas sira, dia munculkan bibir ke arah huruf zai. Itu maksud dia ya. Jadi yang lain-lain imam dia baca dengan sod. Itu satu contoh satu contoh. Baik, sekarang kita terus pada kalimah-kalimah yang perlu dibaca mengikut qiraat Imam Asim riwayat Hafs Satibi yang menjadi pegangan kita ya. Baik, yang pertama sod dibaca dengan sin. Ya, saya percaya sebagian besar kita yang dah bertelaki sebagian kita yang dah bertelaki mungkin dah jumpa tempat-tempat ini. Jadi yang mana yang belum jumpa, belum buat penandaan di dalam Al-Quran masing-masing ya, boleh ambil peluang ni sekarang ya. Baik, sod dibaca dengan sin. Dalam surah Al-Baqarah ayat 245, dia berada di muka surat 39. Jadi bolehlah buka ya Al-Quran tu pada muka surat 39, tandakan di situ ya pada ayat 245. Jadi ya, wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Ayat tu. Jadi dibaca dengan sin. Kalau kita tengok di dalam Al-Quran, sin tu duduk di atas sod kan. Jadi bermakna kita kena baca dengan sin. Begitu juga satu tempat lagi ya di muka surat 159 di dalam surah Al-A'raf ayat 69. Ini juga ya, kita baca dengan sin. وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطَةً. Okey, di sini saya nak tunjukkan bagaimana kita nak membezakan supaya bacaan kita tu tidak ke arah huruf sod. Ya. Contohnya pada Al-Baqarah ayat 245 ni. Ya. Kalau kita salah kaedah, dia akan terkekan dengan bunyi sod juga ya. Kerana kalau baca sod ataupun sin yang berbaris domah ni, kalau tak betul letak pada makhraj dia, bunyi dia akan pergi ke huruf sod. Jadi kalau membaca dengan sin yang berbaris domah, yang berbaris depan ni, bibir hendaklah disenyumkan sedikit ya, ke kiri dan ke kanan. Ya. Wallahu yaqbidu wa yabsutu, jangan sutu. Kalau sutu tu huruf sod lagi. Itu ya. Jadi hati-hati di sini. Ya. Begitu juga bila dia dalam keadaan sakin ya, ataupun sukun. Ya. Fil khalqi bastoh, bas. Lebarkan bibir ke kiri dan ke kanan. Dapatlah huruf sin ya. Kalau bas itu masih dalam sod lagi. Itu contoh ya. Baik, yang kedua perkataan ya bimusaytir. Dalam surah Al-Ghashiyah ayat 22 ni di muka surat 592. Ya. Di dalam mushaf ditulis dengan sod. Ini untuk maklumat kita lah sebagai ilmu, asalnya kalimah ni huruf sin. Jadi kita baca dengan sod. Ya, tak ada masalah lah kan. Memang di dalam mushaf pun ditulis dengan sod. Tapi untuk maklumat, asal kalimah ni sin. Ya, bimusaytir. Tapi kita baca dengan sod, bimusaytir. Baik, seterusnya. Di dalam surah At-Tur ayat 37 di muka surat 525. Ya. Pada perkataan al-musaytirun harus dibaca dengan sin atau sod. Asalnya huruf sin. Ya, di dalam mushaf ditulis huruf sod. Ya. Jadi kalau kita perhatikan kalimah tu, sin duduk di bawah sod. Jadi di sini kita boleh buat pilihan. Kalau keadaan begini, nak baca dengan sod pun boleh, nak baca dengan sin pun boleh. Jadi tak ada masalah lah. Cuma kalau kita nak baca dengan sod, maka ditebalkan soi. Kalau nak baca dengan sin, nipiskan sai. Itu kaedah dia ya.
Itu yang ketiga. Ini contoh dia. Al-bimusayyitirun. Kalau nak baca dengan sin, senyumkan sikit. Al-bimusayyitirun. Hati-hati pada huruf to ya. Hendaklah ditebalkan. Okey, seterusnya yang keempat. Dan di dalam surah Yusuf, ayat yang ke-11, ta'manuna ni, dari perkataan asalnya ta'manuna. Yang ni pun kita dah bahaskan sebelum ni. Ya. Ini termasuk dalam bacaan qiraat. Ya. Kelas huruf. Jadi pada kalimah ta'manna tu, kita boleh pilih sama ada nak baca dengan ismam ataupun raum. Jadi sebagian besar kita mungkin dah tahu yang mana yang baru mengikuti kelas ni, saya nak tunjuk contohkan sedikit. Kalau kita nak baca dengan ismam, bermaksud dimuncungkan bibir. Ya. Sebelum tu kita dengungkan pada nun yang bersabdu. Ya. Malaka la ta'manna ala Yusuf. Ta'manna. Ya, dengung dulu 2 harakat. Lepas tu muncungkan bibir. Masa muncungkan bibir, jangan ada suara lah. Tidak ada bunyi suara. Suara baris ke suara apa tak. Yang kita jelas yang nampak tu dengung 2 harakat dan selepas tu bibir kita dimuncungkan. Itu bacaan ismam. Kalau raum, nun yang berbaris atas, yang bersabdu baris atas tu ya, kita bariskan huruf nun yang di dalam sabdu tu. Okey, untuk maklumat, nun yang bersabdu tu ada 2 nun. Ya. Nun yang pertama tak nampak. Dia tu berbaris depan. Ya. Berbaris dhammah. Nun yang kita nampak ni baris atas. Jadi yang berbaris dhammah yang dalam sabdu yang kita tak kelihatan tu, hendaklah dibariskan secara lemah. Bunyi baris dia. Nu tu dilemahkan bunyi. Contoh. Malaka la ta'manuna ala Yusuf. Ta'manuna. Ada bunyi sikit. Nuna ala Yusuf. Ini 2 wajah kita boleh pilih. Ya. Di bacaan qiraat. Di muka surat 2, 3, 6. Boleh tandakan di sana. Okey, seterusnya kita tengok yang ke-5. Di dalam surah Hud ayat 41, muka surat 226. Okey, di sini dibaca dengan imalah, sebagian besar pun kita dah tahu ya, iaitu perkataan asal, yang ni kita ambil sikit ya. Mim berbaris fathah ataupun dhammah dan ra berbaris fathah. Haf menetapkan fathah pada mim dan imalah pada ra. Bermaksud di sini kita kena baca pada ra tu secara imalah kubra ya. Makna asal itu ra tu berbaris atas. Tapi kita baca dia mirip ke baris bawah. Itu pilihan Imam Hafs untuk kita bacalah. Contoh. Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha. Majri, re. Ya. Kena betul ya. Jangan baca majri, majre. Banyak ada yang baca majre. Ya. Bacaan kita majri, re ya. Itu imalah kubra. Jadi cara kita senang nak ingatkan perkataan X-ray. Ray itulah yang kita baca dalam ni. Ya. Okey. Harap dapat ya tandakan dalam mushaf masing-masing. Baik, kita berpindah kepada yang ke-6. Di dalam surah Fussilat ayat 44, muka surat 481. Dibaca dengan tashil. Ya, asalnya kalimah ini mempunyai 2 hamzah. Ya. Kenapa boleh jadi perubahan dalam bacaan ni? Kita tengok asal kejadian dia. Ya. Asalnya kalimah jamiyun ni, dia ada 2 hamzah yang berbaris fathah. Dua-dua berbaris atas. Ya. Jadi hamzah yang berbaris atas tu, dia tukar menjadi huruf alif. Ya. Jadi dalam bacaan, di sini ya tidak ada bacaan yang lain melainkan secara tashil sahaja. Jadi bacaan tashil ni kita kena tahu jugalah bagaimana untuk membaca tashil. Tashil ni
Hamzah yang membaris atas tu, kita bariskan dengan setengah harakat. Tu ya. Alif tu yang ada tanda bulat di atas tu, yang bold tu atas alif tu, dibaca dengan suara alif mad yang berbunyi A. Jadi, nak tempatkan makhraj Hamzah ialah di kerongkong, di hujung kerongkong di sini. Ya, di sini. Alif tu tadi di rongga mulut. Jadi separuh. Ya. Jamiyun wa arabi. Ya, dengan suara alif yang matikan ain. Ya, alif mat tu. Jadi ini kena ambil betul-betul. Kalau boleh jumpalah siapa-siapa ustaz ke ustazah yang boleh membantu kita untuk memastikan bacaan kita tu tepat. Kalau tak dia dikhawatiri bacaan kita tak betul Itu yang kita risau tu. Di sini dibaca dengan tashil sahaja. Baik, seterusnya kita tengok yang ke-7 ya. Surah Ar-Rum ayat 54 di muka surat 410. Okey. Pada kalimah dha'fin ya, dia harus dibaca dengan huruf dot dengan fathah ataupun dhammah. Bermaksud huruf dot tu boleh dibariskan depan, boleh dibariskan atas. Ya, nak baca dengan dha'fin pun boleh, nak baca dengan du'fin pun boleh. Jadi tidak ada masalah di sini kalau kita nak pilih. Tetapi kalau kita baca dengan baris atas, ketiga-tiga kalimah tu tidaklah dibariskan dengan baris atas sahaja. Ya, kalau kita dah mula dengan baris dhammah pada dha'fin yang pertama tu, yang kedua dan yang ketiga tu juga dengan baris dhammah. Jangan dicampur-campur lah. Jadi kalau kita dalam macam majlis-majlis tadarus ke, kita dengar ada sahabat-sahabat yang baca dengan baris dhammah, betul juga itu. Ya. Tak payahlah kita tegur pula. Tetapi dengan syarat ketiga-tiga tu kenalah sama baris dia. Ya. Jadi contoh dia kalau nak baca dengan baris dhammah ya. Allahul ladzi khalaqakum min du'fin thumma ja'ala min ba'di du'fin quwwah thumma ja'ala min ba'di quwwatin du'fan wa syaibah. Jadi samakan semua baris. Boleh ya, dua baris kita boleh pilih di situ. Okey, yang ke-8. Bacaan wasal membuang alif, waqaf dengan mad asli. Bagi 6 kalimah ni. Ya, iaitu ar-rasula, as-sabila, qawarira, ana, lakinna dan az-zununa. Jadi dalam mushaf sebagai tanda kalau kita perhatikan di atas alif tu ada bulat besar, bulat bujur ataupun bulat yang agak sama. Yang disebut dinamakan bulat ni sifrul mustatil. Dia ni berbeza dengan satu lagi bulat yang di atas alif yang serong, bulat serong tu. Yang itu tidak dibaca. Berhenti, kita wakaf ke ataupun kita wasalkan alif yang ada tanda bulat kecil tu, sama ada dia duduk di atas alif atau dia duduk di atas waw atau dia duduk di atas ya. Jadi huruf-huruf mad tu tidak dibaca. Tetapi bagi sifrul mustatil, iaitu bulat yang bujur atau bulat besar ni, dia duduk di atas alif, ada dua bacaan di situ. Di mana apabila kita wakaf dengan mad asli, dua harakat. Qala ana. Tapi kalau diwasalkan, hazafkan alif tu. Mana dibuang alif tu? Tidak dibaca. Qala ana uhyi wa umit. Itu kaedah dia ya. Ketiga-tiga tempat, ke-6 kalimah ni. Kita akan jumpa banyak di dalam Al-Quran ni ya. Ini contoh di sini satu lagi dalam surah Kahfi ya. Kalau kita berhenti lakinna, dua harakat. Bila diwasalkan baca tanpa mad ya. Lakinnahu wallahu rabbi wa la usyriku bi rabbi ahada.
pada lakinna, itu contoh dia. Itu juga pada zununa, rasula, samalah bila kita berhenti di hujung ayat tu, berhenti dengan mad asli, 2 harakat. Baik. Satu lagi di dalam surah Al-Insan ayat 15 dan 16 di muka surat 579. Okey, pada perkataan qawarira tu di hujung ayat 15 dan qawarira di awal ayat 16, di sini ada perbezaan bacaan dia lah Okey. Yang pertama, pada ayat 15 dia dibaca dengan mad ketika waqaf dan tanpa mad ketika wasal. Bermaksud kita berhenti di ayat 15, berhenti dengan 2 harakat. Wa akwabin kanat qawarira. Qawarira. Tetapi kalau kita wasalkan, selalu kan kita dengar imam-imam kadang dibaca di subuh Jumaat kan, pada rakaat kedua tu dia bawa surah Al-Insan, dia wasalkannya. Kalau diwasalkan, maka dibaca tanpa mad. Wa akwabin kanat qawarira qawarir. Mungkin dia akan berhenti di situ. Jadi pada qawarir di awal ayat 16, dia diberhenti dengan ma'rif disukun. Disukunkan ra. Kalau diwasalkan pula, qawarira min fiddatin qaddaruha taqdira. Dibaca tanpa mad di situ. Ini bacaan-bacaan gharib dalam Hafs an Asim. Boleh Baik, yang ke-9. Dalam surah Al-Insan juga ini di muka surat 578 Jadi kalau untuk mudah kita buka terus dalam Al-Quran supaya kita nampak pada ayat tu sendiri, senang kita tandakan. Di muka surat 578 pada ayat yang keempat tu. Okey, pada kalimah salasila tu. Ini ada 2 wajah. Kalau kita waqafkan di situ, kita boleh waqaf dengan mad asli salasila ataupun dimatikan lam tu. Salasil, 2 wajah Inna tadna lil kafirina salasil, boleh, ataupun inna a'tadna lil kafirina salasila. Kalau kita nak berhenti di situ kalau kita dengar ada yang baca begitu, okeylah tu. Mana dia mengikut cara bacaan qiraat Hafs an Asim. Baik, seterusnya yang ke-10 di dalam surah An-Naml ayat 36 muka surat 380. Buka pada muka surat 380. Pada ayat 36 tu, pada kalimah atani tu. Okey, di sini kalau kita membaca, kita berhenti pada kalimah atani ni, dia ada 2 wajah cara kita nak berhenti. Sama ada kita nak berhenti dengan mad asli 2 harakat ataupun dengan ma'rif disukun 2, 4 atau 6 harakat. Okey, saya contohkan kalau kita nak berhenti dengan mad asli. Falamma jaa Sulaiman qala atumidunani bimalin fama atani. Fama atani. Boleh berhenti begitu ataupun kita berhenti dengan ma'rif disukun. Qala atumiddunani bimalin fama atan. Boleh. Atani boleh. Atan pun boleh. Kemudian kita tidak semula hidupkan ya itu menjadi berbaris fathah.
Wama atani Allahu khairum mimma atakum. Begitu ya. Bila kita nak wakaf di situ, dua wajah. Ya. Tak suara. Okey, saya ulang balik Tertutup lama ke dah? Tak perasan saya. Mana tu? Okey. Pada kalimah atani ada dua wajah kalau nak wakaf. Ya. Jadi sama ada kita nak wakaf dia dengan fama atani boleh ataupun fama atan pun boleh. Tapi bila diwasalkan ya yang tajam tu ya saghirah tu dibariskan fathah. Wama atani Allahu khairum mimma atakum. Itu kaedah dia pada kalimah atani. Biasa bila kita dah tahu tu, bila kita baca tu kita raikanlah supaya kita ingat. Okey, seterusnya yang ke-11. Dalam surah Al-Hujurat ayat yang ke-11 di muka surat 516. Ya. Sandakan supaya kita nampak benda ni ilmu sebagai ilmu Okey, pada al-ismu biasa kalau kita baca terus tak ada masalah bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman. Cumanya di sini kita nak tahu baris tu milik siapa sebenarnya. Sebenarnya baris di bawah lam tu adalah milik hamzah di depan lam tu kita boleh baca al-ismu. Kalau baris asal dia. Jadi bila kita nak ibtidak dari kalimah al-ismu tu ada dua wajah kita boleh baca. Sama ada al-ismul fusuqu ba'dal iman ataupun kita boleh baca juga seperti lam tu yang dibariskan. Lismul fusuqu ba'dal iman. Dua wajah di situ kalau nak ibtidak. Tapi kalau diwasalkan dari bi'salismu, itulah bacaan dia. Bi'salismul fusuq. Ini bacaan qiraat kita Baik, yang ke-12 dibaca dengan ibdal 6 harakat. Ibdal ni ada yang dibaca dengan 2 harakat, ada yang dibaca dengan 6 harakat kena faham tu. Jangan ambil kata ibdal ni faham kita mesti 6 harakat. Tak, ibdal ni maksud ditukar dia punya huruf tu asalnya. Ataupun tashil dengan 1 harakat tadi itulah macam kita baca dengan jamiyun tu. Di sini juga boleh dipilih nak baca dengan ibdal, iaitu dipanjangkan pada A tu 6 harakat, ataupun kita nak memilih bacaan tashil, iaitu 1 harakat. Setengah harakat pada hamzah, setengah harakat lagi pada alif mad tu. Jadi kalau nak dibaca dengan ibdal, panjangkanlah A tu. Cuma saya nak ingatkan di sini, kalau kita memilih bacaan ibdal 6 harakat, pastikan 6 harakat. Jangan 4 harakat saja. Jadi tentang kiraan harakat ni adalah subjektif. Dia terpulang pada lajah bacaan masing-masing. Kita kena amanah dengan diri kita sendirilah Bila kita baca kata ibdal 6 harakat, pastikan itu 6 harakat dalam bacaan kita. Jadi cara mana kita nak sukat? Pastikan bila kita wakaf pada ma'rif sukun dia punya pemanjangan pada suara mad tu ada perbezaan. Yang tu satu cara dia. Baik. Kalau dibaca dengan ibdal 6 harakat, maka dipanjangkan pada A tu Qul az-zakaraini harrama amil unsayain. Di ujung tu. Unsayain. Kalau qul az-zakaraini sama panjang dengan unsayain. Itu 4 harakat dua-dua tu. Mana pada bacaan ibdal kita tu tak cukup 2 harakat. Jadi boleh biasakan bila kita membaca Al-Quran tu sendiri kena bina lah bacaan ni terutama pada pemanjangan harakat. Okey, kalau kita nak
pilih cara tashil, samalah macam surah Jamiyun tadi ya. Hamzah baris atas ambil separuh harakat, alif tu menjadikan suara mat, alif mat setengah harakat. Qul adzakarain, qul itu bacaan tashil. Jadi biasakan, kalau bertalaki biasanya saya galakkanlah ya, ambil bacaan ibdal sekali lalu, lepas tu ulang balik ambil tashil pula ya. Kadang tu pembaca dia suka ambil ibdal, kata dia senang. Tapi ibdal pastikan 6 harakat lah. Ya. Tetapi tashil kena mahir juga. Pasal dalam surah Fussilat jadi ya, dia tidak ada pilihan. Di sana kena baca dengan tashil sahaja. Kok mana pun tashil tu kenalah kita mahir juga ya cara bacaan dia. Baik, kita ada 3 kalimah yang bacaan dia sedemikian. Kita boleh pilih nak baca dengan ibdal 6 harakat ataupun tashil. Ya, pada kalimah al-ana ni. Ya, di sini dia ada 6 tempat ya. 3 kalimah dia berada di 6 tempat dalam Quran kita ya. Macam al-ana ni ada 2 tempat di situ. Jadi boleh baca dengan ibdal pun boleh, tashil pun boleh. Ana wa qad kuntum bihi tastajilun. Ataupun kita ambil tashil ya. Al-ana wa qad, jangan a'al. Kalau a'al tak mau. Itu dua-dua hamzah yang berbaris dalam keadaan asal dia dulu. Asal dia memanglah dua-dua hamzah yang berbaris di sini ya. Tetapi dalam penulisan kita nampak begitulah. Jadi kiraat tertentu dia memilih gaya bacaan masing-masing lah. Jadi pada kiraat Hafs an Asim ya, tulisan TV kita ambil 2 wajah ya. Nak ambil secara ibdal pun boleh, nak ambil tashil pun boleh. Cuba dapatkan pengesahan daripada guru-guru kita ya, bacaan ibdal kita, bacaan tashil kita tu adakah sempurna ya. Ini satu lagi kalimah pada kul Allah di sini ya. Di sini pun sama. Nak baca ibdal 6 harakat pun boleh, nak baca tashil 1 harakat pun boleh ya. Jadi pada tu samalah. Allahu ya, ataupun kita nak baca tashil kul Allah, kul Allah ya, begitu bunyi dia. Jadi ini kok mana pun kena bertalaki ya. Saya cadangkan bertalaki lah jumpa ya guru kita untuk dia memperbetulkan bunyi bacaan kita tu. Tanpa talaki ya payah kita nak faham ya bacaan ni. Okay. Baik, yang ke-13 huruf ain. Ya, harus dibaca 4 atau 6 harakat pada kalimah. Ini dia pada kaf ha ya ain sad ni di awal surah Maryam dan ain sin qaf ni tadi. Di mana ain tu boleh dibaca 4 harakat, boleh dibaca 6 harakat. Ya. Contoh kalau nak baca dengan 6 harakat, mana dalam harakat mad lazim ya, mad lazim, maka semua tu baca dengan 6 harakat pada kaf, ain dan sad. Cuma di sini adalah hukum tajwid dalam tu kan. Kita dah bedah dulu masa di bawah tajuk huruf-huruf muqatta'ah kan. Di sana. Jadi kaf tu 4 harakat, ha 2, ya 2, ain boleh 4, boleh 6 dan sad dengan 6 harakat ya. Contoh ka ha ya ain sad. Jadi di sini kita dah tahu ya, pada kaf tu ada suara fa sukun di hujung dia ya. Ain sebelum ambil sad ada dengung ya, dengung ifa kubra. Dengung dulu 2 harakat, lepas tu baru kita baca sad ya. Di hujung sad tu ada qalqalah dal. Tu kena ada lah semua dalam bacaan tu ya. Ini dibaca dengan nama dia kaf ha ya ain sad. Begitu juga pada surah ni ayat yang pertama dengan yang kedua tu. Pada ayat yang kedua ain tu boleh dibaca 4 atau 6 harakat. Terpulang pada kita. Tidak salah ya. Di sini boleh kalau 4 harakat. Tapi pada mim, pada sin, pada qaf kekalkan 6 harakat. Ya.
Di sini juga ada hukum tajwid, kita dah belajar sebelum ni. Hamim. Boleh diwakafkan ikut ulama Kufah, boleh diwakafkan pada ayat yang pertama. Kemudian kita sambung pada ayat yang kedua dengan suara dan nafas yang baru. Ain sin qaf. Di dalam kitab tajwid banyak yang disebut, dikata tidak harus diwakaf pada ayat pertama. Bermaksud kena disambungkan hamim ain sin qaf tu dalam satu suara satu nafas. Tetapi dalam haf an-nasim, Torik Satibi kita ni dibenarkan. Tak ada masalah lah. Jadi di situlah perbezaan sedikit Kalau kita berdepan dengan masalah itu, kita hujah kita, kenapa kita wakaf ayat pertama tu, kerana dibenarkan oleh ulama Kufah. Ulama Kufah ni siapa di antaranya? Imam Asim tadi lah. Dia duduk di sana. Jadi kalau mampu nak sambung ayat 1 dan ayat 2 ni, silakan. Tidak ada salah. Tapi yang pastinya, biar tajwid tu ada dalam bacaan. Jangan kita tinggalkan, terutama antara ain dengan sin ada dengung, antara sin dengan qaf ada dengung, dan qaf di hujung dia ada suara fa sukun, hamas. Yang ni kena bertalaki. Baik, yang ke-14 wajib saktah ketika wasal, iaitu berhenti sekadar tidak lebih 2 harakat tanpa mengambil nafas baru. Ini semua kita dah tahu Jadi saya nak ingatkan, yang ni pada minggu lepas pun kita dah bahas yang ni. Pada 4 surah yang ada hukum saktah, sila raikan. Afdalnya kita ambil saktah. Ingat, saktah ni adalah sunnah. Dan kita baca tu dengan niat kita nak ambil saktah. Jangan kita tak ada niat apa kan. Kita tahu itu saktah, memang kita nak ambil saktah. Maka kita berjaga dalam bacaan tu. Pertama ada di dalam surah Kahfi, di muka surat 293. Di situ ambil Yang mana yang belum tanda tu tanda. Tapi yang dah bertalaki terutama pada mereka yang dah khatam bertalaki tu dah jumpa benda ni, alhamdulillah. Pada yang bermula ni kita akan jumpa nanti tempat-tempat ni, maka raikan. Satu dia berada di surah Al-Kahfi pada ayat antara ayat pertama dan yang kedua tu. Jangan merungutlah kata panjang lah, tak cukup nafas ke tidak. Memang betul lah kita tak kuih panjang. Tapi ada kaedah dia. Kalau kita nak ambil saktah tu ada kaedah dia untuk memudahkan bacaan kita. Ini kena belajar masa kita bertalaki nanti. Di muka surat 293 ayat 1 dan 2 tu. Kemudian yang kedua di dalam surah Yasin. Ini biasa kita baca kan. Ambil Yasin ni dalam surah Yasin ni yang ada hukum saktah. Jangan tinggalkan. Di muka surat 440. Tandakan di sana. Satu lagi dia berada di dalam surah Qiyamah. Al-Qiyamah ayat 27. Di muka surat 578. Waqilaman raq. Ini tidak ada idgham bila gunnah. Kita disarankan mengambil saktah. Saktah ni makna kita berhenti berhenti suara tanpa memutuskan nafas. Lama mana? Sekadar 2 harakat. Nak kira 2 harakat tu macam mana kita gunakan satu lagi kaedah, iaitu kita waqilaman. Masa laman tu berhenti tu 1 pusingan jari. Itulah lama dia kita berhenti, lepas tu kita sambungkan bacaan. Waqilaman raq. Itu kaedah dia pun boleh juga Ataupun yang baru tadi mesti dia pakai ketuk kan, yang 2 kali ketuk. Itu pulanglah. Tapi yang penting tu ada kita putuskan suara tanpa memutuskan nafas. Itu bacaan saktah. Dan satu lagi terdapat di dalam surah Al-Mutaffifin. Di muka surat 588. Pada kalabal. Berhenti di situ saktah. Lepas tu baru dia rana ala qulubihim. Ini 4 tempat ni afdalnya raikan saktah. Jangan tinggal. Itu bacaan qiraat kita. Kita kena di awal tadi kan disebut kita mesti memilih salah satu bacaan qiraat yang menjadi amalan kita atau pegangan kita. Jadi di dalam bacaan haf an-nasim, saktah ni memang dituntut afdalnya kita ambil. Jadi jangan tinggal lah.
Terutama dalam surah Al-Kahfi tu, memang panjang ayat yang pertama tu. Tapi kita potonglah ayat-ayat tu tempat-tempat yang boleh dipotong untuk kita ambil juga saktah tu. Ni masa bertalaki ni kita ada kaedah dia boleh tunjukkan nanti insyaAllah. Baik, seterusnya kita tengok yang ke-15. Wasal dengan izhar berserta 6 harakat. Okey, kalau ikut kaedahnya, huruf-huruf muqatta'ah iaitu huruf-huruf ringkas di awal surahnya tidak digalakkan kita sambung cuma ada beberapa surah saja yang dibolehkan tapi yang paling baiknya jangan disambungkan. Tetapi kalau kita nak sambungkan juga ayat 1 dan surah Yasin dengan ayat yang kedua tu, hati-hati jangan ada unsur-unsur bacaan idgham ma'al ghunnah naqis. Di mana di dalam huruf sin, Yasin tu ada nun sukun di hujung tu. Jadi semasa kita nak ambil waw tu pada awal ayat kedua tu, suara nun tu dimasukkan dalam waw. Salah baca macam tu dilarang sangat Datang qiraat kita tak mau. Baca dengan izhar. Contoh Yasin wal Qur'anil Hakim. Jangan baca ada gabungan. Unsur-unsur diidghamkan nun di dalam sin tu ke dalam waw. Contohnya begini. Yasin wal Qur'anil Hakim. Jadi biasanya berlaku bila ada satu-satu majlis yang menjadi amalan sebahagian kita ni yang baca 3 kali Yasin tu Di sana nak cepat saja, jadi dia sambung habis. Yang dilarang pun dilanggarnya juga. Jadi hati-hati Begitu juga dalam surah Al-Qalam Al-Qalam ayat yang pertama tu di muka surat 5, 6, 4. Hati-hati di situ. Nun. Yang baiknya berhenti. Nun. Wal qalami wa ma yasturun. Yang baiknya begitu. Tapi kalau nak sambungkan juga, izharkan bacaan tu. Jelaskan tidak nampak unsur-unsur gabungan di situ. Nun. Wal qalami wa ma yasturun. Pisahkan suara nun di dalam nun tu dengan waw di awal ayat dia tu. Okey, kita terus tengok yang ke-16, idgham ketika wasal. Yang ini pun kita dah bahaskan dalam siri yang lepas, di mana pada kalimah kam ma'ana bacaan kita digabungkan pada ba masuk ke dalam mim. Pada surah Hud dan satu lagi pada Al-A'raf ayat 176 tu dia masukkan terus ke dalam sta ke dalam zal. Okey, contohnya kita tengok pada Al-A'raf ayat 176 muka surat 173. Jadi kalau diwasalkan maka digabungkan sta ke dalam zal. Ini bacaan kita Yalhaz au tatrukhu yalhazza yalhazzalik. Masukkan terus. Jadi suara sa tu lenyap. Ini disebut idgham secara kamil gabungkan sa ke dalam za secara sempurna. Begitu juga dalam surah Hud ayat yang 42 ni di muka surat 226. Ya bunayya kam ma'ana. Bila digabungkan, jangan tinggalkan dengung 2 harakat. Itu penting. Kadang kita gabung-gabunglah tapi dengungnya tak sempurna. Cuma jangan dibaca, dikolkolahkan ba tu. Ya bunayya rukab ma'ana. Tidak baca begitu. Dimasukkan ba ke dalam mim secara sempurna. Ini dinamakan idgham mutajanissain kamil bi gunnah digabungkan 2 huruf yang tajanus pada makhraj dan beserta dengung 2 harakat. Ini bacaan qiraat kita Yang ke-17 dibaca dengan naqis, dengan mengekalkan sifat itbah. Ini dia di mana ta yang sukun bertemu dengan ta.
Dalam satu kalimah tu, ini bacaan qiraat kita. To tu masih dibaca dengan mengekalkan sifat yang tebal dia tu dengan melekap dia tu. Itbaq ni melekap ya. Faqala ahabtu bima. Masukkan kau. Jangan dilantun. Ahabtu bima. Tidak lagi begitu bacaan dia. Ya. Begitu juga dengan dalam surah Al-Ma'idah ayat 28 di muka surat 112 tu. Ya. Sama bentuk bacaan dia. La in basabta ilayya. Cuma hati-hati pada kalau dalam surah An-Namlu tadi tu, ha tu jangan jadi ha pula. Ahabtu bima. Dia bunyi begitu. Tak maulah. Ahabtu. Kita masih ingat lagi tak? 6 huruf yang sentiasa dibaca dengan nifis. Ya. Kalau tak ingat, boleh rujuk dengan Cikgu Ani. Dia mahir ni. Ya. Bila hari hujan, kata dia, alam akan basah, kata dia. Betul lah tu. Mana huruf dia? Alif, lam, mim, ba, sin, ha. Ini 6 huruf ni sentiasa ditipiskan dalam bacaan. Hati-hati yang tu. Daripada huruf-huruf istifal, 6 huruf ni sentiasa dinipiskan. Alam bahas. Jadi begitu juga pada surah Al-Ma'idah ayat 28 ni. Di muka surat 112, sin tu kena jagalah. Tak maulah dibaca. La in basatta ilayya. Basat bunyi dia. Tidak Basar juga. La in basatta ilayya. Basa sab. Masa ambil to tu baru diitbakkan dia. Melekat dan ditebalkan sifat to. Ini jaga di sini. Ini bacaan qiraat kita. Okey, yang ke-18. Dibaca dengan idgham kamil atau idgham nakis. Ini juga kita dah bahas pada kemarin lepas, di mana pada kalimah nahlukum tu. Kalau idgham kamil, qaf tu tidak dibaca. Terus masuk alam nahlukum lam terus masuk ke kaf. Pegang kaf tu sekejap, baru dibariskan kaf tu. Kalau idgham nakis, ambil sedikit qaf tu, baru dibariskan kaf. Alam nahlukum. Bagaimana nak ambil qaf, letakkan di makhraj dia nak tekak. Lepas tu baru pindah sedikit ke atas untuk makhraj huruf kaf. Naikkan cepat. Tetapi yang afdal, yang eloknya, ambillah dengan idgham kamil. Masukkan terus qaf ke dalam kaf. Tapi kalau nak baca dengan idgham nakis, silakan. Itu bacaan qiraat kita. Okey, kita tengok ya. Ini makna idgham kamil dan idgham nakis. Yang ini pun tak payah kita terangkan. Pada kelas tajuk yang lepas tu ada dibahaskan bab idgham kamil, idgham nakis. Ini kita boleh ulang nanti insya-Allah. Baik, yang ke-19 kita tengok bacaan ha dhamir, iaitu ha simpul. Dibaca dengan silah ha simpul dengan 2 harakat. Ini bacaan kita ya. Okey, ini sebenarnya tidak ada masalah kalau kita berhati-hati dalam bacaan. Ikut saja tanda yang ada dalam Al-Quran tu. Cuma bagi yang mendalam kajian dia, mereka akan bertanya, kenapa ha tu, ha dhamir tu menerima silah sedangkan huruf sebelumnya sukun, huruf selepasnya yang berbaris. Sebab apa kalau kita belajar tajwid, ha dhamir ni dia menerima silah dengan syarat huruf sebelumnya berbaris, huruf selepasnya pun berbaris. Baru dia layak menerima silah, iaitu dia menerima dengan mat silah, sama ada mat silah tawilah atau mat silah qasirah. Dia dibaca dengan, kalau mat silah qasirah dibaca dengan 2 harakat lah. Tapi di sini sebelum ha tu ya mat, mana ya sukun lah. Tapi dia masih kekal menerima silah. Ini bacaan qiraat kita. Jadi kalau kita dengar qiraat yang lain baca tanpa silah di situ, tak ada masalah lah. Itu pegangan mereka. Tapi kita kena baca dengan mat silah surah. Dibaca dengan 2 harakat. Ini tak ada masalah saya rasa, pasal tanda nampak di situ. Kadang-kadang pun pasal benda ni kecil kan dalam Al-Quran, kita terlanggar juga. So hati-hatilah nanti. Dia berada di muka surat 366 sana. Pada surah Al-Furqan ayat 69. Begitu juga di sini, kita perhatikan di sini. Pada yardahulakum. Di sini
kalau kita dah belajar, ha domir tu, apabila huruf sebelumnya berbaris, iaitu dot, dan selepasnya juga berbaris, iaitu lam, patutnya dibaca dengan 2 harakat lah dia, dengan maksilah. Tapi bacaan qiraat kita tidak. Ya? Dibaca dengan tanpa mad. Yadhahu lakum. Tapi dalam semakan saya kadang-kadang masuk ke lelaki, ada juga yang pelajar, pakai dah biasa kan, dah biasa pelajar. Jadi dia betulkanlah. Jadi kalau kita dah tanda dalam Al-Quran, kita ingatlah ya masa kita membaca bersendirian tu. Okey, seterusnya kita tengok ya pada hadomir juga, iaitu pada kalimah irjih ni, ya, dia disukunkan pula ya. Irjih ini mungkin tak ada masalah dalam bacaan kita, cuma untuk maklumat dalam bacaan kita, ha tu kita sukunkan. Kalau ikutkan ha simpul pada ayat irjih ni dibaca dengan membuang hamzah. Mana ada hamzah selepas dia tu ya. Dan sukunkan ha tu. Asalnya ha, 2 harakat di situ. Dari segi bahasa berasal dari perkataan izduh tu. Dia sukun hamzah dan domain ha. Jadi ini keadaan kalimah asal. Jadi bacaan kita yang kita amalkan sekarang itulah keadaan dia. Irjih kita matikan ya. Matikan ha tu. Dia tak ada masalah dalam Al-Quran, memang begitulah keadaan dia. Cuma kita ikut aja tanda-tanda bacaan tu. Di sini sama jugalah ya. Kalau ikutkan pada ha tu yang dia beri sukun pula. Sedangkan sebelum dia qaf berbaris, selepas dia hamzah berbaris. Sepatutnya dibaca dengan maksilah. Tetapi pada kalimah ini kita sukunkan pula ha tu. Sebab dia ada sebab dia lah dari segi bahasa. Tapi yang pentingnya kita ikut saja tanda-tanda Al-Quran. Begitu juga di sini ya. Jadi kalau tengok pada kalimah ni dibaca sukun qaf dan tanpa silah simpul. Asalnya qaf tu hidup dalam kalimah asal. Ini tak apa. Kalau kita perhatikan dalam Al-Quran, ikut saja tanda baris yang ditunjukkan kepada kita lah. Cuma kalau kita dengar orang lain baca kan, dia hidupkan ke, itu memang qiraat. Di situlah perbezaan qiraat kalau kita faham. Ini tak ada masalah saya rasa. Cuma sebagai ilmu tambahan untuk kita. Okey, yang ke-20 pada ni kalimah-kalimah tertentu ni wasal dengan tanwin, waqaf dengan alif. Ini ya. Jadi berlainan pada orang yang mat iwat yang kita belajar tu pada di sini. Kalau kita belajar mendalam, kita tahulah kenapa dia berlaku begitu. Cumanya kita faham di sini bila kita berhenti wala yakuna macam mak iwat punya berhentilah kalau disambungkan dengan tanwin wala yakuna minas sagirin, dia ada 3 kalimah di situ sama je keadaan dia pada 3 kalimah. Ini ada perbezaan pada tulisan sebenarnya perubahan pada tulisan. Ini contoh-contoh dia kalau kita wakafkan dia Lanas fa'am pada ain tu diwakafkan dengan suara ma'iwat lah. Kalau diwasalkan dengan hukum tanwin Tanwin bertemu dengan ba, hukum ni itlaq. Itu kita dah tahu Ini pun tidak ada masalah saya rasa. Dalam masa batal laki pun kurang sangat timbulkan masalah di sini Kita dah faham. Begitu juga pada kalimat idzan wa idzan ni. Berhenti dengan wa idza. Kalau diwasalkan wa idzalla. Idgham bila gunah kamil. Baik, yang tu ada 20 tempat di dalam Al-Quran yang elok kita tandakan supaya bila baca bersendirian hati-hatilah ikutkan kaedah-kaedah qiraat kita. Jangan tersilap pula Jadi kita dah habislah kitab ni untuk 20 untuk 14 bab sebanyak 26 siri. Jadi saya nak maklumkan di sini bagi yang mana yang tak sempat mengikut kelas daripada awal, bab 1, bab 2, bab 3 ataupun kitab lambat sampai ke tak sempat nak buat catatan kalau ada yang berminat atau berhajat untuk mengulang bagi tahu WhatsApp dalam pada saya ke dalam grup ke kan, kita boleh form satu lagi grup untuk kita ulang kitab ni. Pasal apa? Tajwid ni dia tak cukup sekali kita belajar kita kena ulang-ulang baru kita faham betul. Jadi kalau misal kata ada yang nak mengulang balik pelajaran tajwid ni,
sila maklumkan. Saya tak ada masalah. Sekadar berkongsi ilmu tu insya-Allah badan tengah sihat kan. Jadi bagi tahu maklum saja kalau perlu diulang balik. Kitab ni dah habis dah malam ni insya-Allah tepat 10.30. Jadi ni patah Arab apa kata dia ya. Kalau belajar pada waktu kecil dulu bagai mengukir di atas batu memang payah nak faham. Tapi bila belajar waktu kita dah dewasa ni, jadi seperti mengukir di atas air. Mudah faham. Kita sekali lalu pun kita faham dah. InsyaAllah mudah-mudahan. Cumanya ini pesan Profesor Hamka. Apa kata dia? Ilmu ada di puncak gunung, jalan ke gunung berlurah bukit. Di tengah jalan jangan termenung, teruskan jua walaupun sakit. Ini kaedah kita menuntut ilmu. Saya gunakan apa ni kata-kata hikmah daripada Profesor Hamka ni daripada dulu lagi. Sekurang-kurangnya sebagai penggalak untuk kita lah. Jadi satu lagi, kalau yang nak orang kata nak belajar baca Al-Quran, saya nak pilih lah dalam 3-4 orang ke yang memang tak mahir lagi lah. Yang nak mahir tu tak apalah, tak ada masalah. Nak buat satu kelas untuk mereka. Dalam 4-5 orang ke yang mula nak belajar Al-Quran. Yang orang kata baru-baru nak. Kalau yang baru nak mangkak tu lagi bagus orang kata. Supaya kita dapat berkongsi. Bagi tahu kita nak saya nak berkongsi lah untuk kita baca Al-Quran dengan bertajwid. Jadi jangan segan lah. Rugi kalau kita tak pandai baca Al-Quran, rugi sangat rasanya. Ataupun kalau boleh baca Al-Quran, kita langgar habis hukum tajwid. Pun tak ke mana juga bacaan tu. Jadi kalau berhajat untuk menyemak bacaan atau nak belajar bacaan Al-Quran saya bertajwid, maklumkan pada saya. Tak boleh ambil ramai-ramai. Kalau mungkin dalam 5-6 orang ke begitulah. Kita buat satu kelas nanti insya-Allah. Wallahu a'lam. Yang dapat kita kongsi malam ni, mudah-mudahan ilmu milik Allah, kefahaman juga milik Allah. Jadi kita mohon sama-sama insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى صراط مستقيم بركة القرآن العظيم. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم يا كريم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.